Di antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran menceritakan perkara yang telah pun berlaku ataupun kisah-kisah lampau yang tidak diketahui oleh masyarakat Arab ketika itu. Inilah apa yang Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 49, di mana Allah SWT menjelaskan, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Perkara-perkara itu merupakan antara perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui oleh masyarakat Arab. Nuhiha ilaika, kami wahyukan kepada kamu wahai Rasulullah, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, kamu wahai Rasulullah dan kaum kamu juga tidak mengetahui kisah-kisah ini sebelum ini. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah, sungguhnya kemenangan pasti akan datang kepada orang yang bertakwa. Di antara kisah lampau yang diceritakan oleh Al-Quran ialah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah ini juga ada diceritakan dalam Bible. Perkara yang unik, tuan-tuan dan pendengar sekalian, ialah jasad Fir'aun masih ada lagi sampai sekarang. Kerajaan Perancis telah pun memberikan tawaran pada kerajaan Mesir untuk mengkaji jasad Fir'aun yang ada di Mesir. Dan tawaran ini disambut baik oleh kerajaan Mesir. Lalu jasad Fir'aun diterbangkan ke Perancis, dan jasad ini mendapat penghormatan oleh kerajaan Perancis dan juga rakyat Perancis. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun merupakan pangkat. Banyak Fir'aun yang wujud sebelum ini. Dan salah satu Fir'aun ialah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Jadi apabila jasad ini diterbangkan ke Perancis dan kerajaan Perancis melantik Dr. Maurice Bucaille, seorang pakar dalam bidang gastroenterologi, untuk mengetuai kajian ini. Daripada postmortem kajian yang beliau lakukan ini, beliau akhirnya mendapati tanda-tanda bahawa mayat ini orang yang mati lemas di dalam laut. Tanda-tanda garam masih ada lagi pada tubuh beliau, dan juga postmortem yang dilakukan nampak tanda bahawa mayat ini meronta-ronta dalam keadaan kelemasan. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Maurice Bucaille bahawa mayat Fir'aun yang ada ini adalah merupakan mayat Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa AS, kerana kisah dalam Bible menceritakan juga bahawa Fir'aun mati kelemasan. Ini ada di dalam Exodus chapter ke-14 ayat 15 hingga ayat 31. Namun demikian, Bible hanya menceritakan sampai peringkat Fir'aun mati kelemasan. Namun demikian, Al-Quran menceritakan lebih jauh pada itu. Apabila Fir'aun mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, dan Nabi Musa dan pengikutnya berada di hadapan Laut Merah, akhirnya Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa untuk membelah laut terbelah dua. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya yang berjumlah lebih kurang 600,000 orang ketika itu berjaya menyeberangi Laut Merah. Apabila tentera Fir'aun bersama dengan tenteranya sampai ke pesisir pantai Laut Merah, melihat Nabi Musa dan pengikutnya telah pun menyeberangi laut, lalu Fir'aun dan tenteranya turut serta menyeberangi laut yang masih lagi membeku ketika itu. Apabila mereka berada di tengah laut, Allah jadikan laut ini bercantum dua setelah Nabi Musa menggunakan tongkatnya mengetuk air Laut Merah, menyebabkan Fir'aun dan tenteranya kelemasan ketika itu. Di saat Fir'aun hampir mati lemas, dikala itulah beliau berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yunus ayat 90 hingga ayat 92. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Keimanan Fir'aun ketika itu bukan disambut oleh Allah SWT, bahkan ditemplak oleh Allah SWT. Al-an, sekarang saja wahai Fir'aun, kamu nak beriman. Wa qad asaita qablu, sebelum ini kamu engkar. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu melakukan keengkaran di muka bumi ini. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna man khalfaka ayah. Di sinilah mukjizat Al-Quran terserlah. Apabila Al-Quran menjelaskan, sebaik saja Allah menjelaskan
Sekarang saja wahai Fir'aun, kamu nak beriman? Fal-yauma. Fir'aun mati kelemasan, lalu Allah menjelaskan, Fal-yauma nunajjika bibadanika. Pada hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasad kamu, litakuna man khalfaka ayah, untuk menjadi bukti kepada umat selepas kamu tentang kebenaran Allah SWT. Dr. Morris Buki mendapat anugerah tertinggi dalam khidmat beliau dengan kajian yang beliau temui ini, di mana kesimpulan yang beliau berikan bahawa jasad inilah jasad Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa AS. Namun beliau teruja apabila mengetahui dalam Al-Quran menjelaskan bahawa jasad Fir'aun masih lagi utuh terjaga. Beliau tidak puas hati. Apabila mayat ini diterbangkan kembali di Mesir, beliau sempat bertemu dengan beberapa ilmuwan Islam di Mesir, dan dibacakan pada beliau ayat dalam surah Yunus, ayat yang ke-92 ini, Fal-yauma nunajjika bibadanika litakuna man khalfaka ayah. Pada hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasad kamu, litakuna man khalfaka ayah, untuk menjadi dalil dan bukti umat selepas kamu tentang kebenaran Allah SWT. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin, siapakah yang menceritakan kisah ini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini satu bukti bahawa Al-Quran merupakan mukjizat yang datang daripada Allah SWT yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Benarlah apa yang Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia itu sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti oh benar Quran ini datang pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Quran datangnya pada Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan semuanya wahyu daripada Allah SWT. Benar. Inilah bukti bahawa Al-Quran merupakan mukjizat saintifik yang datang daripada Allah SWT.